各位亲爱的弟兄姐妹们平安， Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih. 非常高兴今天晚上能够跟弟兄姐妹们见面。 Senang sekali malam ini bisa berkumpul bersama saudara-saudari. 我们要学习一个题目，就是使我们人能够摆脱我们过去的痛苦与创伤的真理。 Tema kita pada malam hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan manusia dari luka masa lalu. 我们还没有读上帝的话语之前，我们先做一个祷告。 Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu. 我们今天能够来到你的面前，献上我们的祷告。 Dan malam hari ini kami dapat datang ke hadapanmu untuk berdoa 相 kepadamu. 信你是垂听我们祷告的上帝， Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. 你也是按照你的旨意、你的时间回答我们的祷告。 Sesuai dengan kehendak-Mu yang indah dan waktu-Mu yang indah, Engkau akan menjawab doa kami. 我们现在要翻开圣经， Saat ini kami akan membuka firman Tuhan. 相信上帝你会高牧你两位仆人， Kami percaya Tuhan Engkau akan mengurapi kedua hamba-Mu. 也高牧每位听到的弟兄姐妹 Dan 们， Engkau akan mengurapi setiap yang mendengar firman-Mu. 使我们能够明白上帝的旨意。 Supaya kami dapat mengerti kehendak 求 Tuhan. 上帝向我们说话， Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. 我们的心已经预备好。 Kami telah mempersiapkan hati kami. 祷告感谢奉主耶稣基督的 Kami 名， berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 请弟兄姐妹们翻开哥罗西书第 Saudara 3章13节。 Mari kita buka Kolose pasal 3 ayat 13. 哥罗西书第3章13节， Kolose pasal 3 ayat 13. 我会念给弟兄姐妹们听。圣经这么说：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 弟兄姐妹们，有一个老姐妹，她病了很严重， Ada seorang saudari tua yang sakit cukup parah. 躺在床上。 Dia terbaring di tempat tidur. 在她临终的时候， Menjelang kematiannya, 她就叫她的家人请牧师过来为她祷告。 dia memanggil anak-anaknya untuk mengundang pendeta untuk mendoakannya. 原来她心里还是怀着一个很深的仇恨， Rupanya di dalam hatinya itu masih ada dendam yang begitu dalam. 她的内心里面有一个很大很深的创伤。 Dan hatinya itu penuh dengan luka batin. 她是为了什么有仇恨？ Mengapa dia bisa ada dendam yang demikian? 是为了她的丈夫，她年轻的时候， Karena di masa mudanya 她的丈夫背叛他们的婚姻， suaminya telah menyeleweng dari pernikahan mereka. 就走掉、跑掉，跟另外一个女人离开她一个人。 Dan meninggalkan dia pergi kepada seorang wanita yang 所以 lain. 她一生人不能够饶恕她的丈夫。 Dan seumur hidupnya dia tidak dapat mengampuni suaminya. 牧师就带领她祷告， Maka Musa pun memimpin dia di dalam doa. 使她能够打开心，接受耶稣基督的赦免。 Supaya dia dapat membuka hatinya dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. 求耶稣基督用他的爱充满她的心， Dan minta supaya Tuhan Yesus dengan kasih-Nya dapat memenuhi hati dari ibu ini. 最后透过这个牧师的带领引导，她就能够赦免她的丈夫。 Akhirnya melalui bimbingan dari Pak Pendeta, maka ibu ini dapat mengampuni, memaafkan suaminya. 她就能够平安的离开世界。 Maka dia pun dapat meninggalkan dunia ini dengan tenang. 弟兄姐妹，我们可以用2个角度来看这个故事。 Saudara, kita dapat melihat cerita ini dari dua sudut pandang. 在一方面，这个姐妹是有福的， Di satu pihak wanita ini, ibu ini adalah orang yang berbahagia. 因为在她临终的时候，她能够赦免她的丈夫。 Karena menjelang kematiannya dia dapat mengampuni suaminya. 另外一方面， Di pihak yang lain, 她是一个很可怜的人，
Dia adalah seorang wanita yang sungguh patut dikasihani. 因为他一生人心里面得到很大的折磨， Karena seumur hidupnya dia terus mengalami penderitaan. 因为他心里有一个很大的创伤， Karena ada luka batin yang dalam. 他不愿意赦免他的丈 Dan 夫， dia tidak bersedia untuk mengampuni suaminya. 活在痛苦里面。 Dan dia hidup di dalam penderitaan. 弟兄姐妹们，这个姐妹的经历也是今天很多人的经历。 Saudara, apa yang dialami oleh ibu tua ini juga dialami oleh banyak orang di masa kini. 仇恨不单单使我们在心里得到很大的折磨， Dendam bukan hanya melukai hati dari kita, 也是破坏我们人与人之间的关系。 tetapi juga merusak hubungan antar sesama. 就是好像旧约的圣经告诉我们， Seperti yang ada di dalam perjanjian lama. 在创世纪第4章告诉我们有关该隐跟亚伯的故事。 Di dalam Kejadian pasal 4 mengenai Kain dan Habel. 因为该隐恨他的弟弟亚 Karena 伯， Kain dia mendendam kepada adiknya Habel, 他心里有一个很大的创伤， hatinya sangat terluka. 所以他就杀死他的弟弟。 Akhirnya dia malah membunuh adiknya. 所以弟兄姐妹们，仇恨使我们人与人之间的关系破坏。 Saudara, dendam itu dapat merusak hubungan antara sesama manusia. 请问今天里面当中弟兄姐妹们当中有还是怀着仇恨的人吗？ Permisi tanya, apakah di antara saudara-saudara masih ada dendam? 是否你的心还有很大的创伤？ Apakah hatimu masih penuh dengan luka batin? 时常得到这个创伤、这个仇恨的在心里、内心里面的折磨呢？ Apakah bapak-bapak, ibu-ibu mengalami atau menderita akibat luka batin dan dendam? 上帝能够帮助你们， Tuhan akan menolong kalian. 上帝要你我从这个折磨里面出来。 Tuhan mau membebaskan saudara dan saya dari penderitaan 所 ini. 以我们从今天的经文里面学习2个功课。 Dari firman Tuhan yang kita baca, kita belajar 2 poin penting. 第一个功课， Yang pertama, 我们要学习赦免别人。 kita harus belajar mengampuni orang lain. 今天的经文告诉我们， Firman Tuhan hari ini memberitahukan, 倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕你们，饶恕了我们，我们也是应该要怎样的彼此饶恕。 sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. 基本上，我们人生在世界上不会赦免别人的， Kita hidup di dunia ini, 不能够赦免别人， kita memang sulit untuk mengampuni orang lain. 因为我们的本性是很喜欢有仇恨。 Karena hakikatnya manusia itu suka mendendam. 平常我们听到人说， Kita sering mendengar orang berkata, 假如你对我好，我就对你好； bila Anda baik kepada saya, maka saya baik kepada 假 Anda. 如你对我不好， Bila Anda tidak baik kepada saya, 我对你更不好。 saya akan lebih buruk lagi 这 kepada 个是 Anda. 人的本性， Ini adalah sifat dasar manusia. 以恶报恶。 Jadi dengan membalas jahat dengan jahat. 所以，假如我们要赦免别人， Jadi kalau kita mau mengampuni orang 我们 lain, 不能够依靠自己的能力 kita，tidak mungkin hanya bersandar kepada kemampuan diri sendiri. 我们要求上帝来帮助我 Kita 们。 minta pertolongan Tuhan. 但是还没有求上帝的帮助之前， Sebelum minta pertolongan Tuhan, 我们心里要有一个心念， hati kita terlebih dahulu harus bertekad. 我要学习赦免别人， Saya mau belajar untuk mengampuni orang lain. 我们要学习饶恕别人， Saya akan belajar mengampuni orang 我 lain. 要以善胜过别人的恶。 Saya akan dengan kasih, dengan kebaikan membalas kejahatan. 所以今天的经文告诉我们， Firman Tuhan kita hari ini 我们能 memberitahukan 够赦免别人是学习耶稣基督的榜样， kita dapat mengampuni orang lain melalui pembelajaran dari keteladanan 就 Yesus. 是说主怎么样赦免了你我， Bagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni saudara dan 我 saya, 们就要同样的彼此饶恕、彼此赦免。 demikian juga kita harus mengampuni sesama kita. 所以当我们要赦免别人的时候， Pada saat kita mau mengampuni orang 我 lain, 们要
依靠从上面而来的能力。 Kita bersandar kepada kekuatan dari atas. 所以，假如你今天不能饶恕别人， Bila hari ini saudara masih belum bisa mengampuni orang lain, 觉得你心里的受伤、创伤太深、太痛了，太痛了。 saudara mungkin merasakan hati begitu sakitnya, begitu terlukanya. 你说我不能赦免他， Saya tidak dapat mengampuni dia. 你要来到上帝的面前祷 Anda 告， harus datang kepada Tuhan. 求上帝充满你的心，用他的爱来充满你的心， Mohon Tuhan memenuhi hatimu supaya kasih-Nya itu memenuhi hatimu. 用上帝的恩典改变你的心， Dengan anugerah Tuhan merubah hatimu. 使你充满着仇恨的心变成充满着上帝爱的心。 Dari hati yang penuh dendam diganti dengan hati yang penuh kasih. 假如我们的心充满着上帝的爱， Bila hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, 我们就能够赦免别人。 maka kita bisa mengampuni orang lain. 我们不单单需要来到上帝的面前祷告， Kita bukan hanya harus datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa. 我们需要来到上帝的面前悔改。 Kita juga harus bertobat di hadapannya. 因为假如我们不赦免别人， Kalau kita tidak mengampuni orang 我 lain, 们其实正在犯罪。 sebenarnya kita sedang berdosa. 因为上帝命令我们， Karena perintah Tuhan kepada 我 kita, 怎么样赦免你们？ sebagaimana aku mengampuni 你 kalian, 们要彼此赦免。 kalian juga akan mengampuni 我 sesamamu. 们得到耶稣基督的赦免， Kita sudah mendapatkan pengampunan dari Yesus Kristus. 但是我们心里存着仇恨， Tetapi hati masih penuh dengan dendam. 我们不愿意饶恕别人， Kita tidak mau mengampuni orang lain. 我们是正在犯罪。 Berarti kita sedang berdosa. 所以仇恨不单单影响我们自己的生活， Jadi dosa itu bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi kita, 仇恨不单单在我们心里面折磨我们， bukan hanya melukai atau membuat hati kita menderita, 不单单破坏我们人与人之间的关系， bukan hanya merusak hubungan antara sesama manusia, 也是破坏我们与上帝的关系。 tetapi juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. 所以，当我们不愿意赦免的时候， Oleh sebab itu saat kita tidak bersedia untuk mengampuni, 我们就得不到上帝的祝福， kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. 我们不能够过着一个幸福的人生。 Kita tidak dapat menjalani hidup yang berbahagia. 所以，弟兄姐妹们，我们要学习 Jadi saudara, kita harus belajar, 学习赦免， belajar mengampuni, 学习饶恕别人的错。 belajar mengampuni kesalahan orang lain. 假如你不能够的话， Kalau saudara tidak bisa melakukannya, 来到上帝的面前， datanglah kepada Tuhan, 悔改， bertobat, 求上帝帮助你。 mohon pertolongan Tuhan. 就是好像耶稣基督说，圣经说主怎么样饶恕你们，你们也是要同样的彼此饶恕。 Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 耶稣不单单能够赦免我们的罪， Yesus bukan hanya dapat mengampuni dosa kita, 耶稣也是能够给我们力量彼此赦免。 Dia juga memberi kekuatan kepada kita untuk saling mengampuni. 所以第一个功课， Jadi pelajaran pertama, 我们要先有一个心念， kita harus punya tekad. 我们要赦免别人。 Tekad untuk mengampuni orang lain. 假如我们不能够， Kalau kita tidak sanggup, 我们要求上帝使我们能够。 kita mohon Tuhan yang menyanggupkan 我 kita. 们求上帝的恩典、上帝的爱充满我们的心， Kita mohon anugerah Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati kita. 这样我们就能够彼此赦免。 Dengan demikian kita dapat saling mengampuni. 第二个功课， Pelajaran yang kedua, 假如我们能够赦免别人的时候， bila kita dapat mengampuni orang lain, 这能够医治我们心里面的创伤。 itu berarti juga dapat menyembuhkan luka batin kita. 为什么我们心里怀着仇恨？ Mengapa hati kita penuh dengan dendam? 为什么我们恨一个人？ Mengapa kita bisa benci kepada 是 seseorang? 因为那个人先伤害我们， Karena orang itu terlebih dahulu melukai kita. 心里有一个创伤， Hati kita sudah terluka 是因着他做的事情， karena apa yang dia perbuat 还是因着他说的话？ atau karena apa yang dia katakan. 所以心里一个创伤。 Jadi hati penuh dengan luka. 所以当我们愿意赦免的时候， Pada saat kita mau mengampuni, 我们就能够得到
从创伤里面得到医治。 maka kita mendapatkan kesembuhan dari luka batin kita. 反过来说， Sebaliknya, 假如我们不愿意赦免， kalau kita tidak mau mengampuni, 我们就让那个创伤来一直折磨我们的内心。 berarti kita membiarkan luka itu terus merusak hati kita. 这个创伤一直伤害我们的心。 Dan itu akan terus merusak hati kita. 所以，当我们赦免别人的时候， Pada saat kita mengampuni orang 什 lain, 么事情发生？ apa yang terjadi? 就是我们用上帝的爱， Yaitu dengan kasih Tuhan, 我们用上帝的恩典 dengan anugerah Tuhan 来遮盖我们心里面的创伤。 untuk membungkus hati kita yang terluka. 所以，当我们向上帝求赦免的时候， Pada saat kita memohon kepada Tuhan, 上帝用他的爱来遮盖我们的错误。 dengan kasih-Nya Tuhan mengampuni dosa-dosa 耶 kita. 稣基督用他的宝血来遮盖我们的罪恶。 Dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, Dia mengampuni, Dia membasuh dosa-dosa kita. 所以我们就得到赦免。 Maka kita mendapatkan pengampunan. 当我们赦免别人的时候， Pada saat kita mengampuni orang 因为我 lain, 们心里有创伤， karena hati kita terluka, 我们就透过上帝的爱，透过上帝的恩典遮盖那个创伤。 melalui kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu membasuh luka-luka batin kita. 同时，当我们赦免一个人的时候， Pada saat kita mengampuni orang 我 lain, 们也是为那一个人祷告， kita juga berdoa untuk orang 我们也 tersebut. 是求上帝赦免他。 Kita juga mohon Tuhan mengampuni orang tersebut. 所以，弟兄姐妹们， Saudara, 但愿我们来到上帝的面前，但愿我们来到上帝的面 kiranya kita datang ke hadapan Tuhan, 求上帝时常帮助我们。 mohon Tuhan terus menolong kita. 弟兄姐妹，当我们赦免别人， Pada saat kita mengampuni orang lain, 我们其实不能忘记那个创伤。 sebenarnya kita tidak melupakan apa yang sudah dia perbuat. 从心理学的角度来看， Dari sudut pandang psikologi, 当我们赦免一个人， pada saat kita mengampuni seseorang, 不等于我们忘记那个创 tidak 伤。 berarti kita melupakan luka-luka yang telah dia lakukan. 但是当我们赦免别人的时候， Tetapi pada saat kita mengampuni dia, 我们与那个创伤和好，我们不让那个创伤来伤害我们。 kita sudah berdamai dengan diri kita, dengan luka-luka kita, sehingga kita tidak lagi membiarkan luka-luka itu melukai kita. 就是好像旧约的耶稣的故事， Seperti yang ada di dalam perjanjian lama, 他的哥哥们对耶稣， Yusuf, 他的哥哥们虐待他， abang-abangnya itu melukai dia. 当他被卖掉埃及的时候， Nah, menjual dia ke Mesir 他非常非常的痛苦。 dan dia sangat menderita. 当然，他不单单肉体上、身体上的痛苦， Dia bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, 我相信他的内心、他的心也是受到非常非常大、非常深的创伤。 saya percaya secara batinia dia juga mengalami luka yang sangat dalam. 但是他能够饶恕他的哥哥们。 Tetapi dia dapat mengampuni abang-abangnya. 他什么时候饶恕他哥哥们？ Mulai dari kapan dia mengampuni abang-abangnya? 就是当他有机会报仇的时候， Yaitu pada saat dia punya kesempatan untuk membalas dendam. 他不报仇， Tetapi dia tidak melakukannya. 他就是以善胜过他哥哥的恶。 Dia memenangkan kejahatan abang-abangnya dengan kebaikannya. 他愿意放弃他报仇的权利。 Dia bersedia melepaskan haknya untuk membalas dendam. 所以，是否耶稣已经忘记他所有的不好的经验？ Apakah benar bahwa Yusuf telah melupakan pengalaman-pengalaman buruknya? 他不能够放弃，不可能忘记， Dia tidak mungkin lupa 因为那个创伤还是在那边。 karena luka masih ada di situ. 但是他用上帝的恩典， Tetapi dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, 用上帝的爱 dengan kasih Tuhan 遮盖他的创伤。 telah membungkus luka-lukanya. 当他有机会报仇的时候， Pada saat dia punya kesempatan untuk membalas dendam, 他不报仇。 dia tidak membalasnya. 所以弟兄姐妹，我们求上帝使用他的爱来遮盖我们。 Jadi kita mohon kepada Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan membungkus kita. 再一次说，
Sekali lagi, 假如你不能饶恕， bila saudara tidak dapat mengampuni, 就等于你让你心里面的创伤一直折磨你的生命。 yaitu saudara membiarkan luka-luka batin yang ada di dalam dirimu itu menyiksa saudara. 我们把我们的创伤献给上帝， Kita persembahkan, serahkan luka batin kita kepada Tuhan. 上帝会用他的爱医治我们。 Dengan kasih-Nya Tuhan akan menyembuhkan 当 kita. 上帝用他的爱遮盖我们的时候， Dengan kasih-Nya Dia akan membungkus kita. 虽然我们不能忘记我们的， Walaupun kita tidak dapat melupakan luka-luka yang kita alami. 但是我们能够不去报仇。 Tetapi kita dapat menahan diri untuk tidak membalas dendam. 最后，弟兄姐妹们， Terakhir, 请问你今天的情况怎么样？ permisi tanya bagaimana situasi saudara saat ini. 假如你打开你的心， Kalau saudara membuka hati saudara, 看你的心里面有没有什么创伤， coba saudara introspeksi apakah masih ada luka-luka batin, 还没有被医治的创伤， apakah ada luka batin yang belum disembuhkan, 一直折磨你， terus menyiksa saudara, 使你不能够平安的过着日子。 sehingga saudara tidak dapat menjalani hari-hari saudara dengan sejahtera. 谁伤害你？ Siapa yang menyakitimu? 谁使你的心有创伤？ Siapa yang melukai engkau? 平常最多伤害我们的人，就是我们周围的人，与我们最亲密的人。 Biasanya orang yang paling bisa melukai kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. 可能他是我们的丈夫、我们的太太， Mungkin itu pasangan hidup kita, suami atau istri. 可能是我们的家长、我们的爸爸、父母亲， Mungkin orang tua kita, papa atau mama kita, 还是我们的孩子们。 atau anak-anak kita. 今天很多太太因着她丈夫的态度，心里有很多的创伤。 Hari ini banyak sekali istri yang kena luka batin karena suaminya. 也是许多的丈夫因着他的太太的话语的行为，使他能够心里得到很大的创伤。 Dan banyak suami juga mengalami luka batin akibat sikap atau kata-kata yang dilakukan oleh istrinya. 假如我们不愿意把这些创伤带到上帝的面前， Kalau kita tidak bersedia mempersembahkan atau menyerahkan seluruh luka batin kita kepada Tuhan, 我们不能够赦免。 kita tidak mungkin bisa mengampuni. 假如我们不能够赦免， Kalau kita tidak bisa mengampuni, 我们心里就得不到平安。 maka hati kita tidak bisa ada damai sejahtera. 但愿圣灵帮助我们， Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita, 使我们在上帝的面前，我们愿意打开我们的心。 sehingga memampukan kita untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan. 主啊，求你审察我的心， Tuhan, kiranya Engkau menilik hati kami. 有没有创伤？ Apakah ada luka-luka yang belum disembuhkan? 帮助我， Tolong kami, 遮盖我的创伤。 bungkus luka-luka kami. 就上帝用他的爱充满我， Kiranya kasih Allah memenuhi kami, 使我有力量彼此饶恕。 supaya kami punya kekuatan untuk saling mengampuni. 上帝帮助我们， Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Mari kita masuk di dalam doa. 当我们低头祷告的时候， Pada saat kita menundukkan kepala, 请问弟兄姐妹们， permisi tanya, 你心里有什么创伤？ apa luka batin yang saudara masih alami? 你心里还有没有仇恨？ Apakah masih tersisa dendam di dalam hati saudara? 谁伤害你的心？ Siapa yang telah menyakiti hatimu? 你今天愿意不愿意赦免？ Apakah hari ini saudara bersedia untuk mengampuni? 假如你不能够赦免， Bila saudara tidak sanggup untuk mengampuni, 来到上帝的面前， datanglah ke hadapan Tuhan. 求上帝帮助你， Mohon pertolongan Tuhan 透过耶稣基督的爱， melalui kasih Yesus Kristus 遮盖你的创伤。 membungkus luka batinmu. 天父上帝帮助我们， Allah Bapa, tolonglah kami. 我们很软弱， Kami lemah. 我们比较喜欢仇恨，彼此饶恕。 Kami lebih suka membalas dendam
daripada mengampuni. 我们为着弟兄姐妹们祷告， Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari. 假如他们还是不能够赦免， Bila mereka masih belum sanggup untuk mengampuni, 心里还有很深很大的创伤， bila hati mereka masih dipenuhi oleh luka yang dalam, 求上帝帮助， Tuhan tolonglah, 遮盖我们的心。 bungkuslah dengan darah-Mu yang kudus. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin.